Saya dalam majlis di Gombak minggu lepas, mungkin ada yang tonton. Saya dan Datuk Seri Anwar tanya soalan yang mudah saja. Dulu tahun 1997, 98, mata wang ringgit kita jatuh tak sampai RM4.50 untuk $1 pun. Tapi dia dah jadi krisis ekonomi nasional. Negara panggil mesyuarat, ada perubahan, macam-macam yang kita terpaksa buat kerajaan masa itu, kerana kita sedar kalau jatuh mata wang sampai RM4 lebih, kesan dia cukup besar kepada rakyat. Jadi kami tanya, kita ada Menteri Kewangan, Perdana Menteri tak kisahlah. Ismail Sabri dia tanya soalan-soalan ekonomi ni, dia tak nak jawab mah. Dia tahu baju je. Dia, kalau Ismail Sabri, kalau dia kisah pasal mata wang ni, sebab satu saja, dia beli baju-baju jenama mahal daripada England. Jadi dia tahulah, dulu RM10,000, sekarang jadi RM12,000. Yang itu saja dia tahulah. Tapi paling kurang Menteri Kewangan yang ada sekarang ini dilantik oleh Bersatu, kemudian diangkat juga oleh UMNO, dah jadi Menteri Kewangan selama 2-3 tahun. Keadaan ekonomi bawah ini cukup teruk, satu patah dia tak keluar selesai. Macam tu baik bagi kucing saya jadi Menteri Kewangan. Samalah, kucing pun tak bercakap, Menteri Kewangan pun tak bercakap. Serupa, paling kurang kucing kita tak payah bayar RM50,000 sebulan. Lepas kita sebut, baru dia terhegeh-hegeh jawab. Jawab dia apa dia? Jawab dia, walaupun mata wang kita paling rendah sejak 1997, sebenarnya paling rendah dalam sejarah tau. Walau kita selalu banding dengan 1997-98, tapi sebelum 97-98 tu, bila dia dah jatuh ke RM4.20 masa itu, RM4.30, itu pun dah paling rendah dalam sejarah. Jadi sekarang ni lagi rendah daripada 98, maksudnya sejak dulu ini kedudukan mata wang kita yang paling rendah dalam sejarah. Dia jawab apa dia? Dia jawab, tak ada masalah sebenarnya, walaupun mata wang kita rendah, ekonomi kita baik. Sebab itu saya daripada parlimen dulu 5, 6, 10 tahun yang lepas, saya selalu ulang satu benda. Dan itu juga pengajaran kepada saya, pengajaran kepada Saudara Mazli, Kak Natra, Babi Wong, Babi Nik yang ada semua ni. Masalah ahli politik, dia duduk dalam dunia dia sendiri. Kamu jadi orang besar, memanglah Menteri Kewangan pergi mesyuarat, takkan ada pegawai nak beritahu Datuk Seri, keadaan kita teruk. Tak ada pegawai cakap macam tu. Pegawai akan cuba cari jalan pusing, beritahu bahawa semua beres bos, cantik, semua cantik, jangan bimbang. Tak percaya tanya Dr. Mazli, dia jadi menteri dulu. Saya jadi CEO, memanglah. Tanya anak buah saya, tanya CFO saya, takkan dia beritahu, bos mati lah kita, keadaan tak baik. Tak ada. Semua anak buah dalam mana-mana organisasi akan beritahu semua cantik bos. Sebab itu kalau jadi menteri, jadi wakil rakyat, sebab itu kita tak boleh dengar kepada orang yang duduk di keliling kita sahaja. Kita kena tahu keadaan sebenar rakyat dekat bawah. Kita kena guna akal. Kita kena faham, kalau gaji kita 3,000 sebulan, anak 5, macam mana sebenarnya bila mata wang dah jatuh RM4.50, hari ni RM4.54, gaji tak naik, harga barang naik sampai 30-40%, barang-barang tertentu. Agaknya macam mana kita nak hidup? Itu masalah yang saya daripada dulu sebut, jangan masuk politik semata-mata nak dapat jawatan. Sebab bila kamu dah dapat jawatan, kamu dikelilingi oleh orang-orang macam ini, kamu akan terpisah daripada realiti rakyat sebenar. Keadaan dia, saudara-saudari sudah tahu, cukup berbeza. Bila mata wang kita jatuh RM4.50, orang berniaga kecil-kecilan macam Saudara Rosman sebut tadi dah, kita bayar barang tu, kita import.
Sebahagian besar yang kita pakai kat Malaysia ni semua kita import. Yang kita ekspor dari Malaysia ni tak banyak. Ada 3 benda saja. Satu ialah minyak. Minyak mentah kita ekspor lah, betul. Kedua, kelapa sawit. Ketiga ialah barang-barang kilang yang kilang kita buat. Tapi itu dulu. Sekarang ni banyak kilang dah berubah ke negara lain. Pergi ke Vietnam, pergi ke Indonesia. Sebab gaji di Malaysia makin mahal. Jadi bila makin mahal, dia pergi ke tempat yang lagi murah lah. Kalau di Malaysia kena bayar seorang operator kilang RM1,500, dia pergi Indonesia boleh bayar RM1,700, RM800. Kilang satu persatu dalam tempoh 20 tahun lepas berpindah Malaysia ke Vietnam, Malaysia ke Singapura, ke Indonesia, Malaysia ke Vietnam, Malaysia ke Indonesia. Kilang pun tak banyak lah. Jadi sebenarnya yang kita ekspor hanyalah kelapa sawit dengan minyak. Apa yang kita import? Yang kita import ini semua kita kena bayar dengan dolar. Bila mata wang jatuh teruk, maka kita kena bayar lebih lah. Makanan 90% kita import, saudara-saudari. Bawang yang saudara-saudari tu makan tu import dari India. Kacang import. Sayur pun ada yang import. Kobis import. Beras import. Daging tak payah kata lah. Daging memang kita import daripada dulu. Itu belum campur lagi barang-barang lain. Barang-barang contoh elektronik. Sekarang orang nak beli telefon baru, tengok sendiri makin mahal dan makin mahal. Bukan telefon tu makin bagus, telefon sama lah. Sebab mata wang kita rendah. Tapi Menteri Kewangan kita kata tak jadi masalah. Sebab ekonomi kita makin besar, ekonomi kita makin baik, jadi mata wang kita jatuh pun tak jadi masalah. Ini sebenarnya yang berlaku dekat negara kita. Kita ada pimpinan-pimpinan yang hasrat dia satu saja, cukup untuk dia jadi menteri. Cukup dia jadi menteri untuk 4-5 tahun. Cukup untuk dia sakau apa dia. Cukup untuk dia dapat sampai kaya 7-8 keturunan cucu cicit dia. Dia tak peduli yang berlaku tiap-tiap hari ni. Beritahulah kat dia macam mana pun, dia akan ada jawapan yang cakap. Sebenarnya jangan bimbang, keadaan terkawal dan keadaan baik.